Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pagi ini kita meneruskan pembelajaran kita dalam tafsiran ayat-ayat Al-Quran Al-Karim yang bermula dengan firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu, dan kita masih lagi dalam suratul Maidah menyambung pada ayat yang ke-8, yaitulah firman Allah Subhanahu wa taala, يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. Daripada ayat 8 sehingga ayat 11. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, wahai orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist. Wahai orang yang beriman, jadilah kamu qaimina, qawwamina ay qaimina, orang yang menegakkan untuk Allah, lillahi, orang yang bangkit, berdiri, menegakkan kerana Allah, demi Allah, semata-mata kerana Allah. Bihuquqihi, akan hak-hak Allah. Ini hendaklah kamu menjadi orang yang menunaikan, yang melaksanakan hak-hak yang Allah Ta'ala telah tetapkan kerana Allah. Syuhada'a bil qist, dengan kamu menjadi saksi dengan adil, bil adli, bil qisti ay bil adli, dengan adil. Yakni di sini terdapat perintah daripada Allah Azza fi'ulahu supaya orang yang beriman jangan menyembunyikan persaksian. Macam mana kita dah, ayat ni pun kita dah bincang dah hari tu, tapi kita ulang lagi sekali. Ya. Jangan menyembunyikan kesaksian. Macam kita dah sebut masa kita bincang hari tu ni, iaitulah ayat makna kesaksian di sini ialah kita diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala jikalau kita menjadi saksi dalam satu perkara dan kita dipanggil oleh pihak mahkamah, dipanggil oleh pihak yang berkepentingan untuk kita tampil memberikan keterangan, kita dan maknanya keterangan kita itu diperlukan dalam rangka untuk dia mendapatkan hak-haknya semula atau untuk mempertahankan dirinya daripada tuduhan-tuduhan palsu, maka menjadi tanggungjawab mereka yang tahu tentang perkara tersebut apabila dipanggil untuk dia tampil ke hadapan menunaikan tanggungjawabnya itu kerana Allah Subhanahu wa taala, bukan kerana habuan-habuan keduniaan. ولا يجرمنكم أي ولا يحملنكم شنآن أي بغض قوم أي الكفار. Dan janganlah kamu dibawa oleh perasaan benci akan satu kaum, yakni orang kafir terutamanya, atau apa-apa kaum yang lain juga termasuk dalam makna ini, ala alla ta'dilu,
untuk kamu tidak berlaku adil. Fatanalu minhum li'adawatihim. Lalu kamu membalas menuntut bela dengan membalas dendam dengan kamu membuat persaksian palsu. Dan macam mana kita dah cerita ayat ini tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala melarang orang Islam daripada menyerang kafilah orang musyrikin yang hendak pergi umrah, setelah mana orang Islam dihalang daripada masuk melaksanakan umrah pada tahun Hudaibiyah. Tapi Allah Ta'ala kata, janganlah kamu disebabkan kamu benci satu musuh, satu golongan orang kafir, kamu berlaku tidak adil. I'dilu, berlaku adillah fil aduwi wal wali, yakni pada musuh dan juga teman setia, teman rapat. Huwa ay al-adlu, iaitulah adil itu aqrabu littaqwa, adalah ketakwaan. Aqrab di sini bukan makna lebih hampir, tetapi maknanya ialah itulah dia takwa. Itulah dia takwa. Wattaqullah, dan hendaklah kamu bertakwa kepada Allah. Innallaha khabirun bima ta'malun. Sesungguhnya Allah itu maha mengetahui dengan terperinci dengan apa jua yang kamu lakukan. Fayujazikum bih, yakni dia akan membalasnya jua nanti atas perbuatan kamu itu. Allah Subhanahu wa taala suruh kita berlaku adil. Seperti mana dalam ayat yang awal daripada surah Al-Maidah. Ya, berlaku adil walaupun dengan musuh, walaupun dengan orang yang kita benci kerana memang disuruh benci oleh Allah, bukannya benci sebab hal-hal keduniaan dan peribadi. Ayat ini menceritakan benci di sini benci yang syar'i, benci yang memang Allah Ta'ala fardukan ke atas orang Islam. Satu perasaan, satu emosi yang mesti mereka hadirkan dalam dada mereka, dalam jantung hati mereka, iaitulah satu rasa tidak suka dan meluat kepada kufur dan orang yang kafir. Dan ini adalah kewajipan, ini adalah wajib. Dan ini di antara syarat dua kalimah syahadah. Ya. Pun begitu, dalam keadaan yang sebegitu rupa, Allah Subhanahu wa taala menyuruh supaya kita berlaku adil. Dan makna adil itu ialah wad'u syai'i fi mawdi'ih, meletakkan sesuatu pada tempatnya. I'ta'u kulli dhi haqqin haqqah, memberikan setiap orang yang berhak akan haknya, tidak mengambil hak orang lain. Ya. Maka demikianlah Islam mengajak kita supaya kita berlaku adil kepada semua, tak kira lawan ataupun kawan. Amat malang hari ini kita melihat umat Islam hari ini, mereka begitu galak dan seronok bercerita pasal toleransi Islam terhadap agama lain, terhadap penganut agama lain. Kita disuruh berlaku adil kepada mereka dan sebagainya, bla 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 bla. Tetapi kita dapati sesama Islam sendiri, di manakah sikap kita? Sedangkan Allah Ta'ala kata, Muhammadur Rasulullah والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. Muhammad itu Rasulullah, dan yang bersama dengannya, yang mengikut agamanya, bengis dan tegas terhadap orang kafir, lunak dan kasih mesra kepada orang yang beriman. Tetapi hari ini kita melihat terbalik kurang. Ya. Orang Islam didapati bengis dan ganas dan gasar terhadap sesama saudara mereka hanya kerana tidak setuju dalam perkara-perkara duniawi. Hanya kerana berbalah merebut harta sesama adik-beradik, sanggup bertelagah, sanggup bertekak, sanggup berbunuh-bunuhan. Na'udzubillahi min zalik. Ya. Nas'alullah al-afiyah. Kerana merebut jawatan, merebut pangkat dan kedudukan, sanggup menghalalkan segala pelbagai tindakan-tindakan yang berlawanan dengan nilai moral dan etika fitrah. Bahkan melarat-larat sampai kepada perkara-perkara yang sepatutnya adalah perkara yang boleh kita berlapang dada dalam urusan-urusan agama sekalipun. Ya. Ini juga perkara yang menyedihkan.
Hanya perkara-perkara itu berlaku dalam ruang lingkup perbezaan pendapat dalam kalangan ulama-ulama mazhab yang mu'tabar, berlaku perpecahan. Ini berlaku dalam masyarakat. Hanya kerana isu mayang subuh nak baca qunut atau tak baca qunut, bergaduh. Tak mau jadi imam, tak mau jadi makmum, tak mau semayang berjemaah sekali. Ya. Ini adalah perkara yang tidak wajar. Tidak wajar. Ya. Bahkan macam yang kita kata, walaupun perkara itu melibatkan perkara khilaf yang tidak mu'tabar, bukan bermakna ianya menjadi lesen kepada kita untuk bersuka-suka hati, merobek maruah dan kehormatan orang Islam atas alasan dia ni ahli bid'ah, dia ni telah buat benda yang melawanan dengan ijma' dan seumpama dengannya. Tidak. Itu bukan cara yang sahih. Sebab itu kata Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Uthaymin rahimahullahu ta'ala wa radiyallahu anhu, asal pada orang Islam ialah kita dilarang memboikotnya. Maka ahli bid'ah yang masih lagi Muslim pada asal hukum syarak ialah dilarang untuk kita memboikotnya, kecuali pada perkara-perkara yang dia lakukan yang berlawanan dengan syarak. Adapun memboikotnya secara total, sampai tak bercakap dengan dia, tak bagi salam pada dia, tidak bertegur sapa dengan dia, itu melihat kepada maslahah dan mafsadah. Bergantung kepada maslahah dan mafsadah. Kerana asalnya dia adalah Muslim yang mesti diberikan kepadanya hak-hak orang Islam, daripada menjawab salamnya, menziarahinya ketika dia sakit, menguruskan jenazahnya, mensolatkan jenazahnya, mengumikannya. Selagi mana dia Muslim, walaupun dia melakukan perkara-perkara yang berlawanan dengan syarak, apatah lagi jika dia melakukannya itu atas dasar mengikut atau bertaklid kepada ulama yang dipercayai. Kebanyakan orang awam hari ini, mereka terjebak dalam perkara-perkara bid'ah dan sebagainya kerana mereka mengikut. Dan memang tugas mereka, tanggungjawab mereka adalah taklid. Seperti mana kata Syekh Al-Muallimi rahimahullahu ta'ala wa radiyallahu anhu, apa yang dilakukan oleh orang awam hari ini, sikap orang awam hari ini yang bertaklid kepada ulama-ulama mereka dan percaya kepada ulama-ulama yang ada, walaupun mungkin ulama itu pada hakikatnya mengajak benda yang salah, tetapi secara prinsip asasnya sikap mempercayai ulama yang ada itu itulah yang sepatutnya. Tapi nak buat macam mana? Ulama yang ada itu ulama yang tidak betul, tapi mereka tak faham ketidakbetulan itu. Orang awam tidak faham ketidakbetulan itu. Maka sebagai para pendakwah yang menyeru kepada kebenaran, kepada al-haq, maka sampaikanlah dengan cara yang menghormati hak-hak orang Islam dan tidak menimbulkan ataupun tidak menambahkan lagi perpecahan dan pergaduhan yang sedia ada. Ya. Adapun pendakwah-pendakwah yang batil, kita jelaskan kepada mereka kenapa salah. Jelaskan, terangkan kepada mereka kenapa benda itu tidak betul. Itulah yang sebetulnya yang patut dibuat. Adapun dengan kita mengambil langkah sekadar menyindir, sekadar buat troll, itu tidak memberikan, tidak menerangkan kebenaran, tidak menjelaskan kebenaran. Ya. Kerana kebenaran ini bukan semuanya Allah Ta'ala jadikan ianya terang menderang. Ya. Sunnah Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Allah Ta'ala jadikan kebenaran itu tidaklah terlalu jelas sehingga tidak ada syubhah yang dapat menutupnya, dan tidak juga Allah jadikan syubhah itu boleh mampu menutup kebenaran sepenuhnya. Tidak. Dia seimbang di antara kebenaran dengan syubhah. Seimbang di antara kebenaran dengan syubhah.
Kerana inilah tempat untuk kita diuji. Ya. Inilah kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala sama ada hendak mengikut yang hak ataupun yang batil. Kalau kebenaran itu sentiasa terang menderang, maka tidak ada ujian. Kalau syubhah itu pula sentiasa mengalahkan yang kebenaran, maka orang tidak akan dapat melihat kebenaran sampai bila-bila. Jadi sunnatullah ta'ala seperti mana kata Syekh Al-Muallimi rahimahullah ta'ala wa radiyallahu anhu. Syubhah ini dia tidaklah ghalibah dan al-haq juga tidaklah qahirah. Tetapi dia seimbang, bertarung di antara duanya. Ada kebenaran-kebenaran hujah-hujah yang jelas. Seperti mana kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala, hujah-hujah bahawa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Nabi dan Rasul, dan bahawa dia adalah Nabi yang hak dan agamanya adalah agama yang hak datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah jelas pada dirinya, pada zat benda tersebut jelas. Ya. Tidak ada orang yang berusaha untuk mencari kebenaran tentang diri Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kerasulannya, kenabiannya, ajaran dakwahnya, melainkan dia pasti akan jumpa bahawa ajaran Muhammad itulah yang benar. Sebab itu tidak ada uzur bagi orang yang telah sampai kepadanya dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk tidak beriman dengan Islam. Tetapi berbeza dengan kebenaran-kebenaran yang ada dalam agama Islam itu sendiri tentang hukum hakam, tentang masalah-masalah agama yang sebahagiannya Allah Ta'ala jadikan dia mutasyabihat untuk Allah Ta'ala uji. Untuk Allah Ta'ala uji manusia. Maka dalam ruang lingkup ini kita perlu bersikap rahmat kepada sesama Muslim yang semuanya mengaku Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai khatimul anbiya'i wal mursalin, mengaku bahawa la ilaha illallah, tiada sembahan yang hak kecuali Allah. Tidak ada orang Islam melainkan dia mengaku dengan dua perkara ini secara asasnya. Dan segala bid'ah-bid'ah yang berlaku itu berlaku kerana takwilan-takwilan, kerana kefahaman-kefahaman yang berbeza. Maka layaklah untuk mereka ini diberi keuzuran. Ya, diberi keuzuran oleh Allah dan Rasul. Adalah satu kebodohan, satu ketidakfaqihan yang ketara jikalau ada orang yang menyamakan orang yang mentakwil sifat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan orang yang terang-terang menolak Islam sebagai agama atau tidak mengiktiraf Muhammad sebagai Rasul atau tidak mengaku menjadi pengikut ajaran Islam. Ini jauh beza. Mana mungkin? Golongan yang mentakwil sifat seperti Asy'ariyah, Maturidiyah, mereka mentakwil kerana mereka ingkar nubuwah dan risalah atau kerana keimanan mereka kepada nubuwah dan risalah dan dalam rangka mereka hendak mensucikan nubuwah dan risalah daripada tuhmahan-tuhmahan. Jawapannya tentu yang kedua. Niat mereka baik walaupun cara salah, cara tak betul. Maka mereka diberi uzur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sepatutnya kita juga memberi uzur dan bersikap rahmat kepada mereka. Dan sebaliknya, kepada golongan Al-Asy'ariyah dan Al-Maturidiyah yang hari ini mempunyai kuasa, sepatutnya mereka juga sedar bahawa sejauh mana pun permusuhan mereka dengan golongan yang mereka anggap sebagai tak betul, walaupun hakikatnya golongan itulah yang betul, seperti golongan Salafi, mereka kena ingat itu adalah saudara se-Islam yang perlu diraihkan keislaman mereka dan hak-hak mereka sebagai Muslim.
Sepatutnya itulah keadilan yang sepatutnya, memberikan hak setiap orang yang berhak. Bukan dengan menafikan, menidakkan langsung hak-hak mereka. Ya. Itu adalah satu perkara yang tidak sepatutnya berlaku. Membuat tuduhan-tuduhan palsu, membuat tafsiran-tafsiran yang menyeleweng dan menyimpang terhadap ajaran pihak lawan. Ini adalah perkara yang berlawanan dengan keadilan. Semata-mata kita tak suka mazhab atau aliran Asy'ariyah Maturidiyah, kita tak boleh membawa perkataan mereka atau apa sahaja ajaran mereka itu dengan tafsiran-tafsiran yang kita sendiri nak. Kita ambil kelaziman-kelaziman mereka, lalu kita ilzamkan mereka, kita hukum mereka dengan kelaziman itu, walaupun mereka tidak beriltizam dengannya. Menjelaskan kebatilan ajaran mereka dengan menjelaskan kelaziman yang batil daripada ajaran mereka, itu adalah manhaj yang sejahtera, yang diterima. Tetapi menghukum yang disebut sebagai takfir bil ma'alat atau bil lawazim, ini tidak ada dalam Islam. Dalam metodologi ahli sunnah wal jamaah. Ya. Kita tidak boleh mengkafirkan orang hanya kerana perkataan dia itu melazimkan benda-benda yang tertentu yang salah. Adapun kita tegur dia, habaq kata perkataan kamu ini tak betul ni, boleh membawa kepada salah faham begini. Mudah-mudahan dia betulkan atau dia jelaskan, oh saya tak masukkan macam tu, saya masukkan gini. Kan? Dia mungkin tidak beriltizam dengan lazim yang batil itu. Tetapi kelaziman yang batil menjadi dalil kebatilan malzum yang kita boleh pakai untuk mematahkan hujah dan akidahnya yang batil. Tetapi kita kena adil dan insaf pada pihak orang itu sendiri. Ya. Yang mana mereka tidak bermaksud untuk mengucapkan perkataan kufur atau kalimah kufur. Jadi poinnya adalah sesama Islam lebih aula dan lebih utama untuk bersikap seperti yang Allah Ta'ala kata ini, iaitulah wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullah. Kita disuruh bertakwa kepada Allah dengan melakukan keadilan. Ya. Amat malang hari ini apabila pihak yang diberi tanggungjawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjalankan, untuk menegakkan syiar agama, lebih seronok berkasih mesra, kasih sayang, berlunak-lunak dengan musuh-musuh Allah, dengan orang kafir, tetapi bersikap bengis, gasar dan ganas dengan sesama Islam, sesama Muslim yang mengaku dengan dua kalimah syahadah, mendirikan solat menghadap ke Kaabah. Jadi ini kita kena betulkan dan kena perhatikan betul-betul. Kalau Islam suruh kita berlaku adil kepada orang yang bukan daripada agama Islam, takkanlah tiba-tiba kita boleh buat zalim kepada orang yang Muslim. Ini pemikiran yang tidak logik. Dan agama tidak ada yang tidak logik. Agama semuanya logik. Apa yang tidak logik bukan agama. Ya. Cuma perbincangan ialah pada apakah itu logik. Itu yang kita kena betulkan. Masalahnya banyak orang menyangka apa yang dia fikir itu logik, tapi tak logik. Dia ingat benda tu logik, tapi tak logik. Lepas tu dia kata agama tak logik. Padahal yang tak logik tu dia. Kan? Hari ini kita melihat Islam di Malaysia ini semakin diancam.
penghinaan kepada Islam secara terang-terangan, secara langsung, direct. Apa yang berlaku di Crack House komedi itu, bukanlah menjadikan agama sebagai bahan gurau senda, tapi itu adalah penghinaan yang nyata. Itu ialah sabbus sarih lid-din. Itu adalah sab, bukan lagi istihza. Bayangkan kalau istihza pun kufur, apatah lagi sab. Kan? Ini perkara yang amat menyedihkan. Nasallallahu al-afiyah. Itu pun orang Islam ada lagi yang tak faham bahasa. Dan masih lagi ada buat falasi. Yang menyedihkan itu. Ma la yudrak kulluh, la yudrak julluh. Apa yang tak dapat semua, jangan tinggal yang utama-utamanya. Memanglah dia berkata, oh tapi tu hak dia buat lawak dalam surah apa semua, awak tak tangkap. Yang ini dah terang-terang, nyata. Memang memusuhi Islam. Memang dia benci Islam. Ustaz hak ngajak dalam surau, dalam masjid, hak ajak hadis palsu, hak ajak hadis dhaif, ajak amalan-amalan. Dia bukan berniat nak menghina Islam. Bahkan dia menyangka, dia pada sangkaan dia benda tu memang daripada ajaran Islam. Dia ingat benda tu betul. Sebab dia belajar macam itu. Dia baca dalam kitab ada sebut. Dan dia ingat hadis tu hadis yang sahih atau hadis tak palsu. Mana boleh awak samakan ustaz yang macam ini dengan orang yang menghina Islam terang-terangan? Ini pemikiran yang subhanallahil azim. Kita tak tahu apa yang melanda. Yang menyedihkan itu bukan sahaja pemikiran yang macam ini, bukan sahaja berlaku daripada kalangan awam dan sebagainya, berlaku daripada kalangan orang yang mendakwa mereka ahli sunnah wal jamaah, tapi nampak sangatlah pasal kita belajar, kita bertauhid dulu, dia tak bagi perhatian atau tak ulang kaji atau tak mengaji. Hanya seronok mendakwa dakwi saja. Kan? Bezakan. Bukan kita nak kata benda tu boleh buat. Kedua-duanya salah, tapi tahap kesalahan berbeza. Dan mana perkara yang lebih diberi uzur oleh syarak. Ya. Itu kena pastikan perbezaannya. Jangan terlalu ghairah mempertahankan aliran atau mazhab tertentu sehingga menafikan perkara yang menjadi kesepakatan seluruh umat Islam. Jadi ini. Ya betul, menyebar hadis palsu itu salah, berdosa besar. Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Ini hadis sahih mutawatir daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada siapa meragui hadis ini. Meragui hadis ini tak ada bezalah. Selesai lah. Na'udzubillah min zalik. Tapi kita tak boleh samakan. Ya. Orang yang memang belajar agama tersilap, tersalah, perlu teguran, perlu tahziran. Tapi jangan kita membuat pertimbangan yang tidak adil. Itu salah. I'dilu huwa aqrabu littaqwa wa la yajrimannakum shana'anu qaumin ala an la ta'dilu. I'dilu huwa aqrabu littaqwa. Jadi penting untuk kita terapkan pada masa kini. Ya. Subhanallah.
golongan yang jelas-jelas menghina agama, mencela agama, ini jenayah mereka sangat besar. Ya. Ini adalah riddatun sarihah. Ini adalah murtad yang jelas. Na'udzubillah min zalik. Isunya bukan dia mendedahkan aurat. Ya, kita jangan terlalu naif, terlalu literal. Dia kata, perempuan tu ustaz buka baju. Ramai orang pakai macam dia. Dekat shopping kompleks, dekat dekat ruang utama tu lama-lama pakai macam tu. Nasallallahu al-afiyah. Kita kata dia buat benda tersebut dalam satu, kita melihat kepada keseluruhan konteks peristiwa. Itu yang memberi kesan hukum. Sebab dia cerita, kata dia hafal Quran 15 juzuk. Lepas tu, nanti dulu. Apa tu? Tujuannya apa? Tujuannya nak menghina hifazul Quran. Kita dah bahas dah dulu. Beza menghina individu dengan menghina institusi. Satu orang dia ada bergaduh dengan ustaz tertentu. Jadi tak suka ustaz tu. Ustaz tu ceramah dia tak mau dengar. Ustaz tu mengaji tak mau dengar. Sebab dia ada masalah peribadi dengan ustaz tersebut. Kita kata nak buat macam mana manusia sama manusia. Kita tolong damaikanlah. Innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaykum. Tapi menghina institusi ulama secara keseluruhan, institusi umat Islam secara keseluruhan, yang ini kufur. Ya. Ini kita dah perincikan dulu. Masa tafsir surah An-Nur, Kitabut Tauhid. Ya. Nawaqidul Islam, wajarlah kita mengajak benda ni. Jadi, kita kena faham pihak ini, golongan etis ini, mereka menghina Islam sebagai institusi. Nama mereka mungkin Melayu, mak pak mereka mungkin Melayu. Tetapi mereka ini golongan yang sudah tidak ada lagi kepercayaan dan keyakinan kepada agama. Dan fenomena ini juga, hadirin hadirat, membuka kepada kita sudut pandang yang mesti kita tak boleh lagi terlepas pandang akannya. Iaitulah kenapa fenomena ini menjala dalam kalangan anak-anak muda. Ya? Apa yang berlaku? Apa salah silap didikan agama yang ada di tanah Melayu yang bertuah ini? Ya? Sejauh mana Islam telah benar-benar didaulatkan? Ya? Kita tak menafikan pihak agama, pihak agamawan, orang yang bertanggungjawab menjaga kesucian agama Islam telah gagal. Ya, telah gagal dalam memberikan kesedaran dan pendidikan yang mantap tentang agama Islam. Gagal mengetahui tentang anda ingat ada satu ustaz, bukan anak sendiri lah, orang lain. Dia cerita kat anak. Dia kata dia pergi temu Duga Tauliah, satu negeri ni lah, tak mau sebut negeri mana, dalam tanah Melayu ni lah. Jadi hak kawan nak jaga Tauliah tanya. Kata ustaz, tak ajak sifat 20. Oh ni kalau tak ajak sifat 20 ni bahaya, dia kata nanti kalau orang tanya tentang syubhat etis, boleh dia Allah Ta'ala cipta batu yang dia tak boleh angkat, macam mana nak jawab? Allahu Akbar kabira. Syubhat Tuhan cipta batu tapi dia tak boleh angkat ni syubhat anggaran.
Bukan syubhat relatif. Zaman dulu kala. Law ni mana ada etis nak tanya syubhat lagu ni. Syubhat itu lebih advance. Walaupun mungkin dalam framework yang sama tapi lebih advance, lebih tinggi. Yang mana sifat 50 pun belum tentu boleh memuaskan. Apatah lagi pengajian sifat 20 yang sudah berlalu masanya. Itu kalau kita tak ambil kira dari sudut sistem pengajian itu sendiri, bukan mengikut sandaran yang sahih. Ya? Kalau kita kata dia itu disusun untuk memenuhi keperluan masa tertentu, masa itu sudah berlalu. Ya? Dan boleh jadi kalau kita kaji lebih mendalam, mungkin sistem pemikiran yang ada dalam ilmu kalam dan falsafah itulah yang menyumbang kepada gejala-gejala kufur yang ada. Gejala-gejala atheism ini. New atheism ini. Pendidikan kerohanian kurang. Ya. Atau Ibn Qayyim kata orang tasawuf membahagikan ahli ibadat ni kepada 3. Muttaqun, orang bertakwa, ahli takwa. Ahli ibadah. Ini orang yang rajin ibadah. Mayang sunat, puasa sunat, baca Quran, tinggal benda haram, kan? Jaga benda yang wajib, buat benda-benda yang sunat yang dia mampu. Yang mana mereka ni lebih melakukan perkara ini hanyalah kerana mengharapkan pahala tanpa menghayati ibadat tu sendiri. Dan ada golongan, lepas tu naik martabat yang kedua, dia panggil ahli tasawuf. Tasawuf ni dia berusaha mengikis segala sifat-sifat mazmumah yang dalam diri dia, sifat-sifat kebidatangan dan kemanusiaan yang sifat ini menghalang dia daripada mengikut kehendak Allah. Dan dia cuba nak memasukkan ke dalam diri dia sifat-sifat yang sesuai sebagai hamba Allah yang taat. Maka di samping dia beribadat, dia memahami maksud ibadat itu. Apa tujuan puasa? Apa tujuan salat? Ya? Adakah makna dah daripada subuh tadi sampai maghrib tadi kita sanggup tak makan, tak minum air sejuk pun. Tiba-tiba azan maghrib, buh nyala rokok. Kan? Itu. Adakah puasa tahan lapar dan dahaga tapi tak tahan mata melihat aurat orang dan sebagainya? Dia orang tasawuf dia ambil berat benda-benda macam ni. Dan yang paling tinggi ialah fuqara. Al-fuqara. Orang yang sentiasa sedar bahawa dirinya sentiasa perlukan Allah Subhanahu Wa Taala dan dia tak perlu kepada selain Allah. Didikan kerohanian yang macam ini, macam mana kita nak bentuk dalam masyarakat? Ya? Dalam diri kita sendiri, keluarga kita. Sebab itu di antara punca berlakunya atheism ini disebut ialah al-jafafur ruhi. Kekeringan spiritual. Kekeringan spiritual ni bukan bermaksud orang itu tidak melakukan ibadat. Bukan. Dia orang yang ibadat, solat, puasa, tapi dia tidak memahami esensi ibadat-ibadat ini. Ya? Dia tidak ada penghayatan. Dia melakukan perkara itu hanya secara luaran. Tidak secara dalaman. Tidak ada islah dalaman. Jadi ini perkara yang perlu kita. Kalau betul dia ni mengapai 15 juzuk, kalau sungguh dan kita tak rasa mustahil benda tu boleh jadi, apa punca? Ya? Kenapa orang yang mengapai Al-Quran sampai 15 juzuk, separuh Quran, boleh jadi macam tu?
Dan ini bukan satu-satunya kes. Ini yang telah terdedah kepada umum. Yang tidak terdedah, yang menjadi open secret, lebih banyak lagi. Ya? Lebih banyak lagi. Jadi ini kita kena kaji. Apa yang dididik di ma'had tahfiz kita? Sejauh mana ma'had tahfiz ini betul-betul mendidik Al-Quran, menjadikan orang yang menghafal Quran itu ahlul Quran, ahlullah. Ya? Adakah dia betul-betul faham? Adakah dia masuk menghafal Quran ini sebab dipaksa? Sebab dia kena tangkap mak ayah dia bahawa dia pernah merempit, maka dia dihantar pergi ke ma'had tahfiz. Dan ma'had tahfiz yang ada di Malaysia ni sejauh mana? Berapa banyak yang betul-betul berkualiti? Dan berapa banyak pula yang sekadar hendak menciluk duit orang? Ya? Orang-orang kaya yang terpedaya dan tertipu, yang maghrur. Ya? Dia kaya, maka rasuah sana sini, maka riba. Semayang pun jarang-jarang, kadang-kadang semayang tak semayang. Anak dia pun terabai pendidikan, dia tengok anak dia macam anak hanyut. Anak dia dah tak ikut cakap dia, derhaka, tak mau dengar cakap dia dah. Tak mau mengaji, tak mau apa. Dia pun ambil jalan mudah. Dia kata tak apalah, kita hantar anak kita ni pergi tahfiz. Ataupun kita sendiri buka pusat tahfiz, buah anak kita kat situ. Nanti kalau kita mati, tak apalah dah, saya kata. Walaupun kita tak semayang, tak apa. Ini hurur. Ini terpedaya. Ya? Akhirnya, kualiti yang diharapkan tidak ada. Ya? Ini juga perlu kepada penilaian dan penyiasatan yang menyeluruh. Ya? Karena pendidikan Islam ini mesti dengan tujuan untuk mendidik rohani. Ya. Pendidikan Islam bukan untuk orang menjadi ustaz dan ustazah. Tetapi mestilah matlamatnya untuk menjadikan orang itu muslim dan muslimah, mukmin dan mukminah. Ya. Lepas dah dia jadi mukmin dan mukminah, muslim dan muslimah, barulah kalau dia rasa lepas tu nak jadi ustaz ustazah, dia lanjutkan lagi ke peringkat lebih tinggi. Kalau dia tak mau jadi ustaz ustazah, dia pilih bidang lain. Tapi pendidikan Islam yang dia dapat sebelum itu tetap bersemadi dalam jiwanya, bersemat menerangkan hatinya. Tak kira lah lepas itu di peringkat universiti dia pergi jadi engineering ke, doktor ke, apa ke. Ya. Ini perkara-perkara yang kita perlu beri perhatian. Beri perhatian. Jati diri umat Islam itu semakin terhakis. Ya, semakin terhakis. Tengok bila orang buat bon odori, ya, mereka pun kutuklah umat Islam tak terbuka. Orang main punya ramai. Islam memang tak terbuka. Islam dia toleransi, dia bukan terbuka. Dia memberikan ruang kepada orang kafir untuk mengamalkan agamanya pada ruang peribadinya. Tetapi Islam melihat dirinya sebagai the master of civilization. Tuan tamadun. Bahawa ajaran Islam lah yang mesti menjadi civilization of humankind. Bukan agama lain. Agama lain mempunyai ruang untuk diamalkan oleh penganut mereka dalam kerangka di bawah naungan ketamadunan Islam. Seperti yang telah berlaku sebelum ini. Itulah hakikatnya. Itu perkara yang kita kena faham.
Baik. Kemudian Allah Ta'ala kata, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus salihati wa'dan hasana. Ay wa'dan hasana. Allah telah menjanjikan kepada orang yang melakukan amal saleh, yang beriman dan beramal saleh, dengan satu janji yang sangat baik. Apa dia? Lahum maghfiratu wa ajrun azim. Bagi mereka keampunan dosa-dosa mereka, kesalahan mereka, dan bagi mereka ganjaran yang agung, huwal jannah. Jadi Allah telah janjikan dan Allah tidak memungkiri janji. Datang persoalan, apakah Allah ini terikat dengan janjinya? Maknanya dia tak boleh ingkar janji. Ya, Allah Ta'ala sendiri yang ikat. Ya. Bukan kita. Ya. Kita kena faham. Dari sudut akal, Allah Subhanahu Wa Ta'ala bila dia suruh kita buat sesuatu, dia fardukan kita buat sesuatu, atau dia perintah kita dengan apa perintah, secara asasnya dia tidak perlu untuk menjanjikan kepada kita apa-apa ganjaran. Tuhan tidak ada obligation untuk menjanjikan apa-apa ganjaran. Kerana kita makhluk, dia khaliq. Ya. Dia tuan, kita hamba. Dia sayyid, kita abd. Dia malik, kita mamluk. Dia rab, kita marbub. Dia ma'bud, kita abid. Ya. Sebaliknya, jikalau kita melanggar arahan Allah Ta'ala secara akal yang waras, Tuhan perlu menghukum kita. Namun begitu, apabila Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah janji, kalau dia dah janji, dia sendiri yang janji, dia yang wajibkan bagi dirinya, bukan ada siapa wajibkan. Kataba rabbukum ala nafsihi rahmah. Tuhanmu telah menetapkan, telah mewajibkan ke atas dirinya sendiri rahmat. Inni haramtu ala nafsi al-zulm wa ja'altuhu bainakum muharrama fala tazalamu. Dalam hadis kursi, Tuhan kata, aku telah haramkan ke atas diriku berlaku zalim, dan aku jadikan berlaku zalim itu sesama kamu juga haram. Maka jangan kamu buat zalim sama kamu, wahai manusia. Wahai anak-anak. Hamba-hambaku. Maka Allah Ta'ala, Inna Allah la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan memungkiri janjinya. Dia pasti. Ya? Allah tidak akan menyiksa orang yang taat, dan tidak akan memberi ganjaran kepada orang yang derhaka dan kufur. Itu pasti. Tidak ada lagi perbincangan. Ni anda tengok dekat Facebook, baru-baru ni ada Ustaz Asy'ariyah. Tapi ini adalah satu masalah juga bagi golongan Asy'ariyah di Malaysia. Ini anda tengok, mereka tidak mendalam pengajian mereka dan kurang faham akidah Asy'ariyah. Ya. Satu reformasi pendidikan akidah Asy'ariyah mesti dibuat oleh golongan Asy'ariyah ini. Tetapi anda lihat di Malaysia ni tidak ada calon yang boleh melayakkan untuk dia buat masa ini, sebab dia pun tak faham. Even yang ada jawatan yang bergelak, jawatan tinggi-tinggi pun tak faham. Wallahu a'lam. Mungkin perlukan bantuan daripada Salafi kan, untuk memahamkan mereka akidah Asy'ariyah itu. Mungkin kita boleh bantu sebuah sedikit. Tapi insya-Allah lah kalau dah faham tu, susahlah nak jadi Asy'ariyah lah lepas tu. Kan, biasanya orang yang dah faham Asy'ariyah ni dia mesti nak lari dia daripada Asy'ariyah. Kan. Mereka boleh kekal jadi Asy'ariyah tapi mereka tak faham lah. Kan? Kalau mereka dah faham Asy'ariyah dengan hidayah daripada Allah Ta'ala,
Tak mungkin lagi mereka nak jadi Asy'ariyah. Tapi bila dia sendiri tak faham, dia sebab benda tu salah. Dia kata Allah boleh masukkan orang yang taat dalam neraka, orang yang kafir dalam syurga. Salah, tak betul. Tak betul. Perbincangan ulama Asy'ariyah tentang isu ni dari segi hukum akal, bukan hukum syarak. Dari segi asalnya, di sisi Asy'ariyah, Allah tidak ada obligation. Dan Asy'ariyah masalahnya mereka menafikan hikmah. Jadi dia kata perbuatan Tuhan semata-mata bergantung kepada mahdhul iradah. Dan zalim di sisi mereka ialah at-tasarruf fi mulkil ghair. Mengurus atur benda dalam bukan hak milik kita. Sedangkan alam ni milik Allah. Jadi dia kata kalau Allah masukkan orang kafir ke dalam syurga, orang mukmin dalam neraka, tidak boleh kita menisbahkan zalim pada Allah sebab semua ni adalah milik Allah Ta'ala. Ulama salaf pun ada kaul mereka mengatakan adil itu ialah at-tasarruf fi mulkil ghair. Zalim itu ialah at-tasarruf fi mulkil ghair. Tapi ulama salaf isbat hikmah. Sifat hikmah Allah. Ini penting, hikmah. Bahawa tasarruf Tuhan bukan sahaja semata-mata bimahdhil masyiah, tetapi juga dia dengan hikmah. Hikmah itu yang paling penting. Hikmah yang ada pada Allah Ta'ala, sifat Allah Ta'ala. Maka Allah Ta'ala tidak akan buat sesuatu yang tidak logik. Ya? Jadi hikmah ini bila dinafikan, bila Asy'ariyah menafikan hikmah, itulah yang menyebabkan mereka jadi kucak-kacir dalam masalah itu. Tapi kita kena terang bahawa ulama Asy'ariyah bukan kata Tuhan nanti boleh masukkan. Tak. Itu anggaran akal di sisi mereka. Tapi dari segi syarak dah jelas nas. Kita tak boleh lawan nas. Nampak tak? Jadi takkanlah ada ulama Asy'ariyah nak kata Allah Ta'ala ni memang nanti dia akan ada orang kafir yang dia masukkan dalam syurga. Tidak. Ya. Bukan macam itu cara dia. Kerana sudah ada nas. Qat'i. Inna Allah la yukhliful mi'ad. Ada pun perbincangan itu. Jadi itu anggaran akal, takdir akli. Bukan itu yang diiktikadkan. Tapi itu hanyalah perbahasan secara hukum, secara anggaran akal ilmu kalam. Yang anggaran itu juga salah sebenarnya. Tapi kita kena adil kepada ulama Asy'ariyah bahawa bukan mereka jadikan itu i'tiqad mereka. I'tiqad jelas bahawa Allah Ta'ala yuthibul muti'in wa yu'aqibul 'asin. Allah Ta'ala memberi ganjaran kepada orang yang taat, memberi hukuman kepada orang yang maksiat. Inilah akidah yang ada dalam Quran dan Sunnah. Ya. Naam. وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ. Tengok, intabihu jayidan. Allah Ta'ala kata, وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ. Allah menjanjikan untuk orang yang beriman dan orang yang beramal soleh, bagi mereka itu keampunan dan ganjaran yang besar. Itu pada orang yang beramal soleh. Allah kata dia janji. Adapun orang kafir, Tuhan kata wallazina kafaru wa kadzabu. Dan mereka yang kufur dan mendustakan ayat-ayat kami, mereka itulah penghuni neraka jahim. Ulaika ashabul jahim. Tuhan tak kata dia hukum mereka atau dia ancam mereka. Tak. Kerana berbalik kepada logik yang kita sebut tadi. Bahawa Tuhan Azza wa Jalla pada asalnya
Allah Subhanahu wa taala kerana dia adalah Al-Khaliq, Ar-Rabb, Al-Ma'bud, As-Sayyid. Dia tidak ada sebarang tanggungjawab untuk menjanjikan ganjaran kepada hamba-hambanya dengan apa benda yang dia suruh buat. Bahkan dia boleh suruh kita salat, puasa, zakat, haji tanpa dia menjanjikan apa-apa ganjaran. Dan itu tidak menzalimi sedikit pun. Tetapi ganjaran itu berlaku dengan janji daripada Allah. Allah lah yang menetapkan ke atas dirinya kerana luasnya rahmatnya, kerana bijaksananya dia. Kerana dia begitu kasih sayang, inna rahmati sabaqat ghadabi, sesungguhnya rahmatku mendahului murkaku, kerana luasnya rahmat Allah. Kataba rabbukum ala nafsihi rahmah. Inna Allah lamma qada al-khalqa kataba kitaban fahuwa mawdu'un indahu fawqa al-arshi. Inna rahmati sabaqat ghadabi. Jadi kerana rahmat Allah yang maha luas ini, dia menjanjikan, dia sendiri yang mewajibkan ke atas dirinya. Tidak ada orang lain yang mewajibkan, dia yang wajib. Maka bila dia dah wajibkan, innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan mungkir janji sampai bila-bila. Ana mungkir janji adalah sifat tercela, aib. Adapun orang kafir yang berhak masuk neraka Jahannam ini, ashabul jahim ini, memang itu yang selayaknya. Tidak perlu kepada ancaman lagi. Memang dengan pemikiran akal yang waras pun, kita boleh faham siapa yang langgar suruhan Tuhan, dia berhak dihukum kerana dia hamba. Hamba kalau Tuhan dia suruh bancuh ayak, dia hantar bancuh ayak, Tuhan dia tak kata terima kasih pun tak apa, pasal dia hamba. Tapi kalau Tuhan dia cakap terima kasih, itu fadilat. Sebab tu kita kata kurniaan, ganjaran Allah ni fadilah. Fadilah ni makna lebihan. Bonus, ekstra saja. Bukannya kemestian. Ya. Tapi, kalau dia tak bancuh ayak, Tuhan dia hukum dia, itu memang hak dia untuk dihukum. Memang dia berhak untuk dihukum. Mustahiqqun lil'uqubah. Daripada asal. Walaupun Tuhan dia tak pernah kata aku akan hukum. Tak perlu kata. Memang secara qanunul wujud, undang-undang wujud, memang orang yang menderhaka kepada Tuhan dia layak untuk dihukum. Allah Ta'ala kata, وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ. Tak perlu lagi ancaman apa. Memang secara logikanya, memang secara hukum alam, hukum wujudnya, qanunul wujud, memang macam itu. Fi nafsil amri. Benda itu pada dirinya sendiri. Macam mana fi nafsil banyak cerita lah. Tapi nak abang kata, Tuhan tidak perlu lagi mengancam. Kerana memang orang yang kafir ini, dia pada dirinya berhak untuk dihukum. Dengan logik akal. Pada hukum wujud. Yang memang benda itu ialah fi nafsil amri kadzalika. Macam mana nak habaq lagi? Macam itulah. Memang benda tu pada dirinya macam itu. Dan itu adalah keadilan. Itulah adil. Saya katakan, itulah keadilan. Bahawa orang yang derhaka kepada Allah, yang kufur, diazab dalam neraka, inilah adil. Kerana memang dia berhak untuk dapat benda itu. Dan memang itulah tempatnya yang selayaknya dia duduk di situ. Ya, sebab itulah ulama Ahlussunnah wal Jamaah kata, Allah Ta'ala itu, jikalau dia memberi anugerah, dia memberi ganjaran, itu hanyalah kerana semata-mata limpahan kurnianya. Semata-mata kerana fadilat, ganjarannya, lebihan ekstra yang dia nak bagi kepada kita. Bukan sesuatu yang mesti dia kena bagi pada asalnya.
Tetapi kerana rahmat, dia yang mewajibkan ke atas dirinya untuk bagi benda itu pada kita. Bukan kerana kita berhak dapat benda itu. Tak, bukan. Dia bukan hak kita. Bukan hak kita. Pada asalnya. Kita tidak ada hak untuk minta kepada Allah, ya Allah, aku takkan salat melainkan kau kena bagi aku sekian-sekian ganjaran. Tak ada hak langsung untuk minta. Kita dapat hak tu, Allah Ta'ala yang janji. Kerana dia janji, itu jadi hak. Adapun azab yang diperoleh, yang dapat kepada orang yang derhaka, memang itu haknya. Secara asal. Walaupun Tuhan tak mengancam apa-apa pun, kalau Tuhan tak cakap, kata kalau kamu tak buat benda ni, kamu kena hukum, pun memang dia kena hukum. Memang dia layak dihukum lah. Itulah memang keadilan. Itu ulama salaf kata, dan jika Allah Ta'ala itu menghukum orang yang derhaka kepadanya, maka itu semata-mata adalah kerana keadilannya. Tidak ada lain daripada itu. Allahu Akbar kabira. Baik. Seterusnya Allah Ta'ala kata, Ya ayyuhalladzina amanu dhkuru ni'matallahi alaikum idh hamma qawmun ay yabsutu ilaikum aydiyahum. Wahai orang yang beriman, ingatlah nikmat Allah ke atas kamu ketika mana segolongan kaum telah bertekad, yakni Quraisy telah bertekad ay yabsutu, untuk melebarkan tangan mereka, untuk menghulurkan tangan mereka kepada kamu. Yakni untuk liyaftiku bikum, untuk menyerang kamu, untuk menghunuskan tangan mereka yang bersenjata ke arah kamu. Fakaffa aydiyahum ankum, lalu Allah menyekat, Allah menahan mereka daripada melakukan apa yang mereka nak buat. Allah selamatkan kamu. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, wattaqullah, dan hanya kepada Allah sahajalah hendaknya orang yang beriman itu bertawakal. Yakni menyerah diri dan percaya. Menyerahkan urusan, menyandarkan urusannya, percaya jiwanya hanya kepada Allah. Yang ni kata ulama tafsir, ada beberapa sebab yang diriwayatkan berkenaan apa maksud nikmat di sini. Ada yang kata, iaitulah cubaan seorang Arab Badui yang dihantar oleh orang musyrikin untuk membunuh Nabi SAW. Ketika Nabi sedang berehat, lalu dia datang, dia cabut pedang, dia hunus dekat Nabi, dia kata, siapa yang nak selamatkan kamu daripada aku sekarang, wahai Muhammad? Nabi kata, Allah. Dia tanya lagi kali kedua, Nabi kata Allah. Kali ketiga Allah, dia pun terdiam, terduduk. Dan Nabi ambil balik pedang tu tangan dia, Nabi kata, sekarang, siapa nak halang kamu daripada aku? Dia tak kata apa. Dan Nabi panggil sahabat dia, mai tengok lelaki ni. Dan Nabi tidak hukum dia, Nabi lepaskan dia. Dan ada yang kata ini adalah ketika mana orang musyrik, orang Yahudi cuba untuk membunuh Nabi SAW dan para sahabat dalam satu peristiwa di mana mereka pergi tempat Yahudi kerana ada satu urusan. Orang Yahudi cuba nak lempak batu ataupun ke bawah nak bunuh Nabi, tapi Allah selamatkan. Tak sempat, tak jadi benda tersebut. Dan ada yang kata maksud di sini ialah salatul khauf yang Allah anugerahkan dalam perang Zatul Riqa'. Ala kulli hal, dia semuanya berkaitan dengan nikmat-nikmat ini. Berapa banyak nikmat yang Allah Ta'ala beri kepada orang Islam dibandingkan dengan peperangan yang mereka terpaksa alih, berapa banyak usaha-usaha orang musyrikin yang lain yang gagal. Yang tidak ada langsung daripada kita. Kita pun tak tahu mereka buat benda tu, tapi Allah Ta'ala gagalkan dengan sebab-sebab yang pelbagai. Ya. Dengan sebab-sebab yang pelbagai. Jadi orang musyrikin tengok sahabat dia salat zuhur,
Mereka kata tak puas lagi sembahyang asar, kita nak serang mereka. Dan tengok Allah Ta'ala beri kepada mereka salat al-khawf. Tak boleh nak serang. Kan? Dan hakikatnya banyak. Dan kita sampai hari ini masih lagi menyaksikan. Subhanallah, rencana orang kafir ini untuk merosakkan Islam. Makrul laili wan nahar. Siang dan malam mereka tak berhenti. Ya? Yang mana Allah sifatkan makar mereka, usaha jahat mereka ini, la tazula minhul jibal. Gunung pun boleh hilang, dia lenyap. Subhanallah. Maknanya kalaulah kita umpamakan orang musyrikin punya kerja siang dan malam duk buat usaha untuk merosakkan Islam dan umat Islam, kita umpamakan mereka itu memahat ataupun mengetuk Gunung Everest untuk meruntuhkan Gunung Everest. Allah Ta'ala kata, la tazula minhul jibal. Memang Gunung Everest tu memang dah boleh. Lenyap dah. Kerana ramainya mereka, kerana kerja mereka yang tidak berhenti-henti dengan pelbagai muslihat dan helah, pelbagai kaedah, pelbagai alat-alatan yang digunakan, boleh dah. Subhanallah. Tapi sampai ke hari ni, macam itu punya kerja, banyak mana pun mereka infakkan harta mereka, Allah Ta'ala gagalkan rancangan mereka dari arah yang mereka sendiri tidak jangka. Tuk tengok tu dia naik presiden mereka, Trump. Presiden kelang kabut. Lepas Trump kalah, mereka ingat mereka dah menang, mereka boleh buat balik rencana jahat mereka. Tengok mai Joe Biden nyanyuk. Kan? Tak boleh buat apa. Subhanallah. Itu adalah pertolongan Allah Ta'ala. Contoh. Kan? Tengok di Malaysia ni. Kan? Berapa lama mereka duk menghina Islam apa semua. Hanya kerana satu video terlepas, tu dia kita dapat maklumat macam banyak. Mereka pun tak jangka. Mereka pun tak sangka. Ya? Jadi mereka tak sangka benda tersebut. Kan? Tengok benda tu kena dekat mereka. Orang cari maklumat. Dapat lagi. Kan? Mereka mula-mula mereka bagi alasan ini kesalahan peribadi dia aja. Kita tak sokong, kita di sini kita tak buat. Ya? Tengok tu dia bukannya baru. Ya, memang semua rancangan dia semuanya jenis menghina Islam. Subhanallah. Ya. Jadi kita umat Islam ni kena bersyukur. Dan kita kena dalam sebagai tanda syukur itu memerlukan gerak usaha. Syukur bukan hanya di mulut, bukan hanya di hati, tapi mesti dengan amal anggota badan. Kita kena berjuang untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam perjuangan kita, wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun. Kita kena tawakkul kepada Allah Taala. Kita kena yakin bahawa Allah Taala akan tolong kita. Allah Taala akan menang kita. Betapa hebat cabaran yang datang, betapa dahsyat makar yang dibuat oleh orang kafir terhadap kita, kita kena yakin bahawa kemenangan penyudahnya mesti juga kepada Allah Ta'ala dan agamanya. Kerana Allah pasti akan menolong dan memenangkan agamanya. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi kathira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Naktafi bihadha al-qadar. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. Pandangan Ustaz tentang sidang kalam. Sidang kalam, kita sebagai ahli sunnah wal jamaah, kita tidak mengiktiraf ilmu kalam. Tak kiralah apa yang mereka buat. Kan? Tapi ialah apa-apa usaha dia yang menyanggah kebatilan geng-geng dia sendiri, itu adalah
nikmat kepada ahli sunnah wal jamaah. Balik kepada ayat tadi. Itu membuka ruang kepada ahli sunnah wal jamaah untuk lebih fokus kepada isu-isu lebih utama. Itu adakah orang salafi yang ikut ajaran batiniyah? Tak ada. Kerana ajaran salafi daripada awal menutup pintu batiniyah. Ada jadi batiniyah ni geng-geng puak-puak dia sendirilah. Yang tidak lain tidak bukan kerana ajaran ilmu kalam itu sendiri, bukannya benda lain. Kan? Nah. Kuburi, khurafi dan sebagainya. Ala kulli hal, kalau mereka itu adalah benar penegakkan hujah, hukuman, murtad, apa semua tu balik kepada pemerintah. Adapun tanggungjawab kita ialah dakwah. Tanggungjawab kita adalah dakwah dan mereka adalah orang yang masih mengaku Muslim dan mereka bukannya orang yang terang-terangan menyembah berhala dan mereka ada syubhah-syubhah yang mesti kita hilangkan. Mesti ada syubhah yang mesti kita hilangkan. Maka kita gunakan peluang-peluang tersebut untuk berdakwah. Tugas kita adalah berdakwah. Adapun tugas nak hukum apa semua tu, Arab Saudi pun tak boleh nak hukum Hamzah Kashghari. Jadi tu sedut perasan lah Salafi di Malaysia ni macam ni pun boleh nak buat hukum hudud pula. Kan? Allahul musta'an. Nas'alullah al-afiyah. Nas'alullah al-afwa wal-afiyah. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al-azim li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.